Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Fasayakfikahumullah wa huwas samiul alim. Amma ba'd. Sahabul kiram, tuan-tuan imam, tuan-tuan Bilal, pengurusi dan seluruh ahli jawatan kuasa surau, muslimin dan muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian. Alhamdulillah ta'ala, kita memanjatkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan keizinannya kita dapat sama-sama berhimpun sekali lagi pada malam Jumaat yang mulia ini. Mudah-mudahan pertemuan kita mendapat keberkatan, rahmat dan juga keampunan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, insya-Allah. Muslimin dan muslimat sekalian, insya-Allah pada malam ini seperti biasa kita akan sambung perbahasan dan perbincangan kita menggunakan kitab Al-Iman wal Hayah, kitab iman dan kehidupan. Kita sambung bacaan di dalam kitab pada muka surat 67, nombor yang ke-18. Masih lagi di bawah tajuk kemuliaan kerana iman. Muka surat 67, nombor 18. Pandangan Bilal kepada pembesar Quraisy Makkah dan juga pandangan Rubai bin Amir kepada panglima tentera Parsi adalah merupakan pandangan orang yang bermata terang kepada orang yang buta, serta pandangan orang yang berjalan dalam terang benderang terhadap
orang yang meraba dalam kegelapan. Sebagaimana yang dicontohkan dalam Quran surah Al-An'am ayat 122. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Awaman kana maitan fa ahyainahu wa ja'alna lahu nura yamshi bihi fin nas kaman mathaluhu fiz zulumat laisa bi kharijim minha. Adakah orang yang sudah mati hatinya kemudian kami hidupkan dengan iman dan kami berikan kepadanya cahaya yang terang, yakni iman dan ilmu, lalu dengan itu ia dapat berjalan di tengah orang ramai. Samakah golongan ini dengan orang yang berada dalam kegelapan dan tidak boleh keluar daripada situ? Tuan-tuan, ibu-ibu yang dirahmati Allah, malam ni kita menyambung lagi kelebihan-kelebihan menjadi orang yang beriman. Dan perkara yang paling dasar yang mesti kita kena faham, iaitu kita menjadi insan yang mulia kerana iman. Kita jadi hebat di sisi Allah kerana iman. Berdasarkan kisah Bilal bin Rabah yang kita dah bahas bulan lepas, walaupun diseksa, walaupun dihempap batu besar di atas perutnya, ia tetap mempertahankan akidahnya kerana dia tahu itulah nilaian kemuliaannya di sisi Allah. Dia tetap menyatakan ahadun ahad, ahadun ahad, Allah yang esa, Allah yang esa. Sebab dia tahu hebatnya iman itu, mahalnya harga pengorbanan iman pada sisi Allah, yang ganjarannya tidak ada tolok banding kecuali syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan begitulah juga kisah yang kita bincang bulan lepas, Rubai bin Amir yang menghadap Panglima Parsi dan menyatakan kehebatan Islam dengan meletakkan takrif kemerdekaan yang sebenar di hadapan Panglima Rostam yang dianggap hebat pada zaman itu. Dan dua contoh ini, tuan-tuan, ibu ayah sekalian, memberikan gambaran betapa hebatnya iman dan Islam yang ada dalam dada manusia, yang dipandang pada sudut pandangan Allah. Dan inilah juga yang pernah diwawarkan oleh Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu pada saat beliau berjaya menombangkan dua kuasa besar di zaman pemerintahannya, iaitulah Rom dan Parsi. Dengan Sayyidina Umar menyatakan, nahnu qaumun a'azzanallahu bil Islam. Kami, kata Sayyidina Umar, adalah satu kaum yang Allah muliakan kerana agama Islam yang kami anuti. Sayyidina Umar kata, kami ini jadi mulia kerana Islam yang kami anuti, bukan sebab benda lain. Yang kita pernah bahas dulu, bukan mulia manusia kerana harta, bukan. Kalau manusia mulia kerana harta, nescaya Qarun lebih mulia daripada kita. Sebab Qarun manusia paling kaya di dunia, hartanya banyak, melimpah ruah.
punya banyak tu tenggelam di Mesir, timbul di Selayang. Harta karun dia panggil. Banyak hartanya. Tapi dia mulia? Jawapannya tidak, masuk api neraka. Dan bukannya mulia kerana kuasa. Kalau salah guna kuasa pun melingkup juga di akhirat besok. Kalau kita kata mulia manusia kerana kuasa yang dia ada, Firaun lebih mulia daripada kita. Sebab Firaun merintah Mesir bukan main lama lagi. Keturunannya merintah Mesir sangat lama. Abu Jahal pun merintah Mekah pun lama juga. Tapi nama-nama itu semua dirakamkan oleh Allah, disebut oleh Nabi SAW, dihumban ke dalam neraka. Jadi kena ingat, mulia kita kerana Islam yang kita anuti. Dan kata Saidina Umar lagi, barang siapa yang mencari kemuliaan selain daripada Islam, azallanallah, dia akan dihina oleh Allah. Na'udzubillah. Jadi tuan-tuan, ibu ayah sekalian, bila kita dapat cahaya agama ini, sehingga ke malam ini, alhamdulillah, syukur, Allah masih bagi kita ruang menjadi seorang Muslim yang insya-Allah sedikit sebanyak ada keimanannya pada sisi Allah. Dan tugas kita sebenarnya adalah mempertahankan iman dan Islam yang ada dalam dada kita sampailah kita mati bertemu Allah suatu hari nanti. Sebab benda ni tuan-tuan sangat penting, yang menjadi kayu ukur ataupun kita kata hari ni SOP di alam barzah besok, yang menjadi penanda aras selamat atau tidaknya kita di padang mahsyar. Sebab dalam satu hadis yang lain, Nabi pernah menceritakan akan kedahsyatannya padang mahsyar itu. Nabi pernah menghuraikan tentang peri pentingnya hidup ini kena ikut Islam, kena ikut ajaran dan bawakan yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebab itu akan menentu nasib untung rugi di padang mahsyar. Sebab tuan-tuan, padang mahsyar besok semua orang akan cari Nabi. Dan Nabi pernah menceritakan rentetan, ringkasan perjalanan itu. Nabi kata, aku manusia yang, aku ni kata Nabi, menjadi penghulu di padang mahsyar kepada seluruh anak-anak Adam. Penghulu ni kira tok penghulu lah kita kata kan, hebatlah. Semua anak Adam besok, yakni semua manusia, dari yang pertama Nabi Adam alaihissalam sampailah yang penghabis di dunia ni besok, semuanya berada di bawah panji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu Nabi sebut dalam hadis riwayat Imam Tirmizi. Kemudian Nabi kata lagi, aku juga orang pertama yang akan dibangkitkan di padang mahsyar. Bila ditiup sangkakala yang pertama, maka akan berlakulah hari kiamat. Baik, itu kalau tuan-tuan baca kisah penciptaan para malaikat ini, terutamanya yang menarik juga malaikat Izrail atau malaikat maut, dan termasuk malaikat Israfil. Malaikat Israfil yang meniup sangkakala. Dia akan tiup 2 kali saja. Tiupan yang pertama berlakunya kiamat, hancur lebur dunia ni. Dan kemudian tiupan yang kedua akan dibangkitkan semula manusia dihimpun di padang mahsyar.
Tapi kalau baca sejarah ceritanya lagi seram kita dengar. Sebab pada hari Allah menciptakan malaikat Israfil, dan Allah menugaskan dia untuk meniup sangkakala itu, atau kita nak mudah faham macam trompet gitulah, nak bagi senang faham bentuk, wallahu ta'ala a'lam. Nabi kata sejak hari dia diciptakan, malaikat Israfil dah letak dah muncung trompet tu dalam mulut dia. Kita dengar tu seram juga tuan. Tapi dia tak akan tiup kecuali bila Allah arah baru dia tiup. Tapi maknanya dia sudah lama bersedia untuk meniup. Jadi kita kena prepare lah. Sebab dunia yang kita pijak ni pun dah jadi tak ketahuan. Lalu Nabi sebut dalam hadis Tirmizi itu, di mahsyar nanti manusia jadi tak ketahuan. Yalah tuan-tuan, sebab mahsyar tu makna tempat berhimpun, tempat berlonggok, tempat dibangkitkan semula dan dihimpunkan manusia. Dan dihimpun di padang mahsyar ni, Nabi kata 3 sifat, iaitu macam baby, kata Nabi. Kita akan berhimpun di padang mahsyar macam baby yang baru lahir. Apa sifat baby yang baru lahir? Yang pertama, Nabi kata tidak berpakaian. Kita berhimpun, bangun daripada kubur, pergi padang mahsyar, tegak di padang mahsyar, Nabi kata tak berbaju, tak berseluar, macam baby yang baru lahir. Orang kata telanjang bulat gitu. Yang kedua, tidak berkasut, sama macam baby juga. Baby yang lahir pada perut ibu, dia tak pakai kasut, kan, dia kaki ayam gitu je. Dan yang ketiga, Nabi kata tidak berkhatan, tidak bersunat. Orang Melayu kata bersunat gitulah. Jadi berhimpun macam tu, matahari pula sejengkal, peluh lagi, ada yang tenggelam dalam peluh, na'udzubillah. Dan di saat kelang kabut itu, menunggu nak mula bicara tu. Kita berhimpun tu besok nak menunggu perbicaraan. Bicara ni di dua tuan-tuan, satu menang, satu kalah, kan, keputusan tu. Jadi menang kalah tak tahu lagi. Kalau menang masuk syurga, kalah masuk neraka, ibarat macam itulah. Tapi nak menunggu bila nak mula tu lambat sangat. Sampai ada riwayat juga menyebut kita akan memijak kaki orang lain di bumi mahsyar. Punya dahsyatnya Allah azab manusia sampai ke tahap itu. Dan mereka yang Allah tolong saja akan jadi mudahlah di sana besok. Lalu bila aku camuk menunggu lama sangat ni, kemudian manusia pun mula resah. Akhirnya mereka cari Nabi Adam. Ini saya sebut Nabi-Nabi ni bukan ikut urutan, saya pun tak ingat. Tapi first kita akan cari Nabi Adam. Wahai Nabi Adam, kamu ni bapa sekalian manusia. Kamu ni digelar sebagai Abal Bashar, bapa segala manusia. Jadi hari ni kami nak minta tolong, kamu berdoa minta Allah segerakan hisab. Ayat dia macam tu. Bukan minta Nabi Adam doa, tolonglah doa kami masuk syurga. Bukan. Minta segerakan hisab. Menang kalah belum tentu lagi. Minta jalanlah terus. Bicara ni lambat sangat dah ni. Letih dah menunggu. Jumpa siapa? Nabi Adam. Nabi Adam kata minta maaf, hari ni tak boleh tolong. Saya ringkas-ringkaskan cerita tu kan. Nabi Adam kata dulu aku pun kena halau dari syurga. Tersilap buat ada benda sikit. Nabi Adam kata aku disingkir daripada syurga. Jadi hari ni aku tak tahu nak jawab apa kejap lagi. Kalau Allah tanya nanti, aku tak tahu nak jawab apa. Nabi Adam kata pergi carilah Nabi Ibrahim. Ini bukan ikut urutan, saya tak ingat. Jumpa Nabi Ibrahim. Wahai Nabi Ibrahim, kamu tu kekasih Allah, Khalilullah. Tolonglah doa minta Allah segerakan bicara ni. Nabi Ibrahim kata aku pun hari ni tak tentu juga. Dulu aku berdakwah punyalah lama, tengok-tengok bapa aku sendiri pun tak beriman. Hari ni aku nak jawab apa kejap lagi ni?
Ayah aku sendiri yang bernama Azar tidak beriman. Jadi cari Nabi Musa. Semua Nabi hebat-hebat tuan. Semua Nabi ulul azmi punya ni, yang hebat-hebat lah kita kata kan. Semua Nabi hebat, tapi ni nama-nama yang besar. Jumpa Nabi Musa pun reject juga tuan. Nabi Musa kata, aku pun tak boleh tolong juga. Sebab kata Nabi Musa, masa di dunia dulu aku pernah lempang satu mamat ni meninggal terus. Kan isu pergaduhan tu. Dua orang bergaduh, Bani Israel, bangsa Kipti. Nabi Musa datang nak lerai. Cara lerai tu dilempang aja, pang sekali. Meninggal mamat tu. Kalau masuk mahkamah dipanggil membunuh tanpa niat. Kan? Dia bukan niat nak bunuh, niat dia nak lempang gitu je. Mati tuan. Tuan bayang besar mana tapak tangan Nabi Musa. Kalau kita baca cerita tu, memang Nabi Musa ni gagah, kudrat dia hebat. Masa dia tolong anak Nabi Shu'aib ambil air kat telaga tu, lepas dia lempang tu kan, mati mamat tu kan, dia lari ke Madian selamatkan diri. Sebab Firaun cari orang dia mati kena pukul dengan Nabi Musa. Akhirnya dia nampak anak perempuan Nabi Shu'aib nak ambil air telaga. Dan dalam riwayat sebut, telaga ni dia bergilir tuan-tuan. Dia bergilir. Hari ni binatang minum, besok manusia ambil. Gilir-gilir ya. Dan bila time giliran manusia ambil ni, biasa yang lelaki lah dulu. Yang perempuan duduk belakang-belakang, dah air dah nak kering, baru dapat ambil. Telaga tu dia ada penutup. Macam penutup besar lah. Macam kalau baldi tu dia ada penutup, imagine begitulah telaga. Tapi telaga dia ada tutup. Dan dalam riwayat sebut, tutup tu hanya boleh terangkat dan bergerak bila diangkat oleh belasan pemuda yang sado mado dia panggil. Yang lelaki handa-handa badan 4 segi ni, belah orang angkat baru boleh alihkan penutup telaga tu punya berat. Nabi Musa sebelah tangan saja tuan-tuan. Mau tak mati mamat tu kena lempang. Dah, pasal gagahnya Nabi Musa. Nabi Musa kata, hari ni pun aku tak boleh tolong. Pergi cari Nabi Isa. Dah kona pula mencari Nabi Isa kat padang mahsyar tuan-tuan. Jumpa Nabi Isa, tolong engkau digelar roh Allah. Kau lahir tak ada bapa, tolonglah kami. Doa minta Allah segera hisap. Nabi Isa kata, aku pun tak lepas agak hari ni. Masa aku dakwah di dunia dulu, Bani Israel kata aku anak Tuhan. Kristian kan, dia kata Nabi Isa ni anak Tuhan, aku ni anak Tuhan, kata Nabi Isa. So aku nak jawab apa kejap lagi ni? Pergi cari Muhammad. Jadi tuan-tuan, akhirnya endingnya Rasulullah juga yang kita cari. Nabi Muhammad itu juga yang kita cari. Jadi apa hal nak kena buat sekarang ni? Tolonglah sempena Muharram, sempena Ma'al Hijrah ni, tolong pertingkatkan lagi kecintaan kita yang tidak berbelah bagi kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang kata sebagai tanda bukti lah. Antaranya apa? Banyak selawat tuan-tuan. Selawat ni maksud saya selawat yang kita lafazkan di luar solat. Dalam solat tu kita tak aci lah, yang tu kena baca lah tahiyat apa semua tu kan. Ini luar solat lah, sambil berjalan, sambil memandu, sambil kayuh basikal kan, sambil berjoging ke, sambil baring, selawat lah. Sebab itu antara bukti. Dan saya pernah hurai dulu, saya rasa selawat ni antara amalan yang sangat special. Sebab dia ada share dengan Allah dan para malaikat. Ibadah lain Allah tak buat. Ibaratnya macam tak ada JV,
joint venture dengan Allah. Kita sembahyang maghrib tadi, kita je sembahyang, Allah dia tak sembahyang. Kita puasa Ramadan, kita je puasa. Kita pergi tawaf, kita je tawaf. Kita melontar, kita wukuf. Tapi bila mari selawat ni, Allah sendiri sebut dalam Quran, besok Jumaat kita akan dengar Tok Bilal baca muqaddimah itu, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikat sentiasa berselawat atas nabi. Sebab itu ulama kata selawat ni sangat-sangat istimewa, sebab dia ada JV antara kita dengan Allah dan para malaikat. Ibarat macam itulah, boleh faham kan? Dia punya gambaran dia tu. Ibadah lain tak ada share, selawat ada share. Macam tu. Jadi tuan-tuan, selawatlah. Jangan tanya saya banyak mana Ustaz. Sukati tuan-tuan lah banyak mana pun. Lagi banyak kita ingat ke Nabi, makna lagi tinggi ingatan itu. Macam zaman tuan-tuan bercinta dulu kan, lagi banyak ingat ke awek kita tu, atau makna angau tu teruk sangat lah. Macam tu kan. Hari-hari ingat tak dapat tengok muka, tengok bumbung rumah pun jadilah. Macam ada pengalaman je. Kan? Jadi tuan-tuan, lagi kita ingat ke manusia ni, makna kekasih kita ke isteri kita ke apa, makna lagi sayang lah maksudnya kan. Sentiasa ingat. Begitu dengan Rasulullah juga. Lagi kita banyak selawat, ulama kata itu penanda aras, tanda kita sayang ke Nabi, macam mana sahabat-sahabat baginda buat. Jadi tuan-tuan, ini penting gunanya kita mengaji ni, supaya kita reti, supaya kita faham. Sebab tu kena mengaji tuan. PKP ke PKPP, ialah PKP tak boleh mengaji lah, kuliah secara macam ni kan. PKPP ni boleh ikut SOP yang ada, tak apalah. Walaupun tak silap saya 1 September ni dah lepas dah 2-3 hari, maknanya tak wajib dah bawa sejadah kan. Tapi digalakkan bawa lah, terutama besok sembahyang Jumaat bawa lah. Sebab benda tu kita dah terbiasa buat, kita just buat terus je lah. Tapi kadang-kadang tertinggal tu tak apalah. Cuma nak sebut, walaupun SOP ke apa ke, mengaji itu perlu tuan. Sebab saya pertekankan isu mengaji, kuliah apa semua ni, sebab kita nak apa yang kita buat dalam bentuk amal ibadah, dalam bentuk ketaatan, biar kita reti, biar kita faham. Itu yang paling mustahak. Asas dia macam ni lah tuan-tuan, ibu-ibu sekalian. Asas dia ialah apa sahaja kebaikan yang kita kata benda-benda yang baik, kan? Kita rasa benda tu baik, dan agama kata benda tu baik dan elok dibuat, boleh dibuat, harus hukumnya, harus makna boleh buat, maka buatlah. As long as benda itu agama tidak melarang, buatlah. Tuan-tuan dengar baik-baik saya sebut ni. Apa juga benda yang agama kata okey, benda ni okey, boleh buat, jalan, buat. Walaupun yang agama kata okey, boleh buat tadi, mungkin Rasulullah tak buat, tak apalah kita nak buat. Poin dia dekat situ sebenarnya. Walaupun benda yang kita kata baik tadi, agama kata okey boleh buat, walaupun mungkin Nabi tak buat, tapi kita buat sebab agama kata tak apa, boleh buat, jalanlah. Kita dapat pahala buat, cuma tak dapat pahala meniru sunnah, itu saja. Jangan dek kerana alasan kita, oh ni Rasulullah tak buat, dah semua benda kita tak boleh buat. Alasan Nabi tak buat. Jangan macam tu, sempit benar jadinya. Contoh terkini yang saya bagi hujah ni apa? Minggu lepas, sunnahnya
puasa hari Ashura. Yang Nabi tak buatnya bubur Ashura. Okey ke Ustaz buat bubur Ashura? Okey je, tak ada apa-apa pun. Nabi tak buat Ustaz, tak apalah Nabi tak buat, kita buat, apa ada masalah ni? Tak boleh Ustaz, bid'ah. Kesian bubur kena bid'ah. Tak pasal-pasal tuan. Orang Melayu ni dia itu pula kelebihan orang Melayu tuan. Bubur Ashura ni belah Asia Tenggara Nusantara ni je. Tuan-tuan pergi Arab tak ada bubur Ashura. Kan? Dia puasa gitu je, dia tak ada bubur Ashura, tak ada. Bubur Ashura orang Melayu je. Mungkin orang Brunei, Malaysia, Singapura, Thailand kan, Selatan Thailand, Indonesia, dia tak ada bubur Ashura. Tapi kita nak buat, buat je lah, tak ada apa masalah. Tapi Nabi tak buat Ustaz, tak apa, buat je kan. Macam tu lah tu, yang kat luar suhu tu Nabi ada buat itu? Tak ada kan. Jadi senang faham macam tu lah. Benda tu selagi tidak bercanggah, okey, dapat pahala tuan. Masak bubur dapat pahala kan. Tapi orang Melayu tu saya kata dia ambil sempena tu jadi bubur Ashura, sedap pula namanya. Dan ada pula saya baca sejarah bubur Ashura tu, sebab Ashura tu kan makna 10 kan, hari ke-10. Jadi dia kata syarat nak buat bubur Ashura mesti ada 10 ramuan. Entah ya ke tidak aku pun tak tahulah kan. Yang pasti bila telan rasa macam tu je, sama je, tak rasa 10 menu pun sama je kan. Jadi buat bubur memang bukan sunnah pada hari Ashura, tapi kalau saya buat Ustaz, buat je lah, hantar ke jiran, dapat pahala bubur kan. Walaupun tak dapat pahala sunnah, tapi dapat pahala buat baik, sedekah bubur kat jiran, okey je. Lagi contoh apa tuan? Awal Muharram tadi lah, yang tuan-tuan baca doa awal akhir tahun tu, memang Nabi tak buat pun. Tuan-tuan buka sejarah mana pun, memang tak ada Rasulullah lepas asar baca doa akhir tahun, tak ada. Yang baca kita je. Ada juga anak-anak murid kita yang tanya soalan tu. Siap hantar link video yang kata tak boleh. Ustaz, akad dah pening Ustaz, nak baca ke tak baca? Saya tanya dia, akad pening yang mana? Pening baca ke pening tak baca? Sebab aku pun pening nak jawab soalan tu. Dia kata kalau tak baca lagi pening. Bacalah kak, bacalah doa tu. Kalau haram baca doa awal tahun akhir tahun tu, yang Menteri Agama baca itu hari tu kat Masjid Negara tu, apa hal? Imam satu Masjid Negara yang baru ni tuan-tuan, nama dia Ustaz Ehsan Husni, baru lantik berapa sebulan 2 lepas kot saya tak silap. Dia tu senior saya di sekolah Rawang, Samir. Dia tua setahun daripada saya umur. Kalau sedap lagi bahasa, saya muda lagi daripada dia. Macam tu kan, saya lebih muda setahun. Sama kawan baik, senior saya lah, saya hormat dia lah, dia orang baik. Sama-sama geng partner saya main pingpong wakil sekolah. Jangan main-main. Nampak macam ni kan. Jadi tuan-tuan, kan dia lead doa akhir tahun, Yasin apa itu hari tahlil kan, dengan Datuk Mufti, Menteri Agama, dengan mufti-mufti, dengan agung apa semua. Kalau tak boleh, takkan orang tak tahu hukum. Memang Nabi tak buat, tapi berdoa kan ada arahan dalam Quran, boleh berdoa tak? Doa je pun, bukan ujung tahun Islam kita buat berjoget lambak, tu tak boleh lah. Doa, minta ya Allah ampun dosa kami nak tutup tahun ni ya Allah, terimalah segala amalan setahun kami yang lepas. Doa yang baik-baik kan. Tapi ada orang dia tak boleh, dia allergic kan. Bila Nabi tak buat, kita semua tak boleh buat. Itu masalah juga kan. Tengok dulu apa bendanya. Kalau benda tu agama kata tak apa, boleh buat, walaupun Nabi mungkin tak pernah buat, tak apa, kita buat je lah. Macam Yasin malam Jumaat kan, Nabi suruh baca kahfi kan, kita baca Yasin, tak apa, tak ada masalah pun. Yasin pun sebahagian daripada Al-Quran juga. Yang saya pelik tu kadang-kadang benda-benda macam tu yang dikalut-kalutnya kan. Tahlil lah, Yasin, wirid lepas semayang, kunut bergaduh.
Yang orang buat maksiat tak ada apa-apa pula. Yang tu tak dikacaunya. Yang dikacau yang dalam surau ni. Kan, yang dalam surau, yang dalam masjid, yang buat kerja-kerja agama, yang tu dikacau. Jadi janganlah tuan-tuan, kita biar, sebab tu saya kata tadi, kita kena mengaji, kita kena kuliah supaya kita faham. Kan, takut nanti ditipu oleh manusia-manusia yang memang kerja dia nak memporak-perandakan orang Islam. Sebab tu biar kita ada asas yang kuat. Sebab itu apa yang saya bawa kisah malam ni, yang saya cerita perjalanan ringkas di mahsyar besok, yang akhirnya semua orang cari Nabi juga, endingnya semua Nabi yang kita jumpa tu semua tolak suruh jumpa Nabi Muhammad. Dan akhirnya Nabi sujud pada Allah dalam tempoh yang agak lama. Dan Nabi kata dalam sujud itu, aku diberi ilham untuk memuji-muji Allah. Tapi Nabi tak sebut bentuk pujian itu macam mana. Dan akhirnya Nabi kata, aku disuruh angkat kepala aku. Irfa' ra'saka, wahai Muhammad, angkat kepala kamu dan mintalah padaku. Barulah Nabi minta, ya Allah, engkau mulakanlah perbicaraan ini. Baru start, tuan-tuan. Bila dah start bicara, kan, keputusan tak tahu pula lepas ke tidak. Itu pula yang merisaukan. Sebab manusia dia dah tak tahan kepayahan di mahsyar tu. Dia rasa bicara je lah, neraka tu kemudian cerita. Dia ingat macam tu kot, kan. Tapi nak buat macam mana, tuan-tuan? Itu aturan yang Allah susun. Jadi bila saya, tuan-tuan, ibu-ibu, hari ni masih Allah kekalkan kita dengan nikmat iman dan Islam, tolonglah genggam baik-baik. Yang Nabi kata, addu alaiha bin nawajis, genggamlah sunnahku, agama ini, dengan gigi geraham kamu. Gigit sunnah itu baik-baik. Mana Nabi nak suruh kita pegang betul-betul. Jangan lepaskan ajaran agama ini. Jangan buat lebih-lebih kurang. Jangan sukat agama ni dengan akal kita. Sebab akal kita bukan tandingan untuk menyukat agama. Sebab banyak benda agama yang tak masuk di akal. Jadi tak payah sukat dengan akal. Allah kata okey, jalan. Allah kata jangan, jangan buat. Sebab Quran dah atur semua tu dengan cantik. Jadi tuan-tuan, nikmat ini kena ambil. Kena ambil sebelum, na'udzubillah, nyawa kita melayang. Sebab mati ni tak tentu bila, tuan. 2 hari lepas, hari Selasa, saya dapat WhatsApp daripada anak murid. Dulu dia duduk di satu qaryah Surau Ad-Din, seksyen 27 Shah Alam, dekat dengan Masjid Munawarah tu. Lepas tu dia dah pindah ke Bukit Lancung, dekat kat situ jugalah, dalam 10-15 minit kot. Jadi dia WhatsApp saya satu gambar. Dia kata, Ustaz, jamaah kita ni meninggal dunia, Ustaz. Gambar tu gambar 4 orang, suami isteri, cucu 2 orang. Isterinya diorang accident, tuan-tuan, dekat Port Klang. Trailer bantai daripada belakang. Kan situ banyak trailer, kan. Jadi takdir Allah, accident hari Jumaat, meninggal hari Jumaat. Dan masa accident tu, isteri dia meninggal dunia on the spot, cucu dia seorang meninggal dunia, cucu seorang lagi cedera ringan, suami dia, anak murid kita ni juga, koma. Pagi semalam dapat WhatsApp, meninggal, Ustaz. 10.30 pagi semalam. Jadi saya nak sebut, tuan, masa isterinya tu di solat jenazah di situ, di masjid Kampung Lancung tu, 2 kali semayang mayat, tuan. Sebab penuh. Dari hospital, geng ARC, geng motor kita ni, escort mayat, iring, bawa ke rumah, pada rumah iring pula bawa pergi masjid, daripada masjid iring pula ARC punya geng ni bawa pergi kubur. Sebab dia jamaah kita, kan, rajin berjuang. 2 kali saya mayat, saya baca tu, tuan-tuan, kita besok ni tak tahu apa kali ni. Kalau sekali pun dah besar rahmat lah, kan. 2 kali tu kira bonus.
Dia kata, ustaz, masjid penuh ustaz, kami solat jenazah 2 kali. Dua round lah, mana orang yang lain. Masuk satu, keluar, masuk balik. Geng lain pula yang kat luar tu. Jadi tuan-tuan, rupanya arwah yang meninggal akak ni, dia rajin infak. Dia rajin sedekah. Tengok Allah bagi macam mana kan. Sebab tu sedekah ni tuan, kena bagi. Tabung dah jalan dah tadi. 7 orang tak masuk duit. Saja aku tembak je, aku tak tahu apa orang kan. Lepas ni boh tuan-tuan, kat surau kita ni kan, mana ada ruang infak online ke apa. Allah tuan-tuan, hari ni macam-macam cara boleh infak. Jumpa terus bagi boleh, nampak tabung bubuh boleh, QR code pun boleh, Mebin Tuyu boleh, apa macam-macam tuan, GrabPay pun boleh. Semua boleh infak. Boost pun boleh tak, dia punya apps macam-macam ada kan. Jadi saya dah banyak dah tengok orang yang rajin infak ni, bila mati dia tu Allah bagi kemuliaan. Termasuk arwah anak murid kita yang meninggal ni, dia memang baik tuan. Makcik ni, arwah ni, akak ni, mulut dia bising. Dia jenis mulut bising kan, daripada jauh, ustaz, daripada jauh dah panggil lah. Tapi jenis ramah, jenis rajin berjuang, mana mesyuarat pergi, usrah pergi, pacak bendera pun sama, rajin. Infak tu dia rajin, kita pun tak tahu, tapi jamaah cerita dia memang rajin infak ustaz. Tapi meninggal juga kan. Cuma meninggal dalam keadaan yang kita rasa mudah-mudahan husnul khatimah, insya-Allah. 3 minggu lepas kot saya rasa, lebih kurang kot, saya tak tahu dah cerita pada tuan-tuan belum. Saya pergi satu tempat makan di Kampung Kayuara. Ada cerita tu, Kampung Kayuara Damansara, dekat dengan Masjid Makmuriah. Sebab rumah saya Google, tengoklah tempat-tempat makan kan, nak tukar-tukar selera. Jadi ada nama kedai tu Salai apa tu, tuan-tuan boleh Google lah, dekat dengan Masjid Makmuriah tu. Dia buat macam satu, dia bukan bangunan, dia bumbung saja, tapi bawah bumbung tu ada banyak kios. Ada lauk salai, ada yang rojak, ada tu apa, cendol, yang ini kopok leko, udang masak tepung, apa semualah, macam-macam. Burger pun ada, campur-campur lah, meriah lah tempat tu. Rupanya dah setahun. Jadi masa saya pergi tu, petang tu pukul 2 lebih, tengah-tengah tu ada macam stage, kan, yang tengah menyanyi tu geng-geng kumpulan lah, penyanyi lah. Jadi saya sampai tu, orang tengah menyanyi lah. Masa saya ambil lauk nak bayar, masa nak bayar ni, yang penyanyi tu bersuara, tu yang Ustaz Rahim jangan ambil duit. Sudah, ni siapa dia pula ni kan, tengah menyanyi tu, Ustaz Rahim punya jangan ambil duit katanya. Saya tengok-tengok, aku macam kenal mamat ni kan. Rupanya itu nak jadi lawak juga tuan. Saya kenal kawan ni lama dah. Masa saya duduk Gombak lagi, setiap minggu kami main bola kat Padang Geriwuk tu, dia penjaga gol. Kami panggil dia Fabian Bates, penjaga gol Perancis tu, masa World Cup tahun 98 tu kan. Kan masa tu keeper France kan hebat kan, menang 3-1 dengan Brazil kan. Sejarah tu kita kena ingat lah, selain sejarah para sahabat. Kalau ada kaki bola dia mesti tahu semua kan. Jadi rupanya dia ni drama, dia panggil drama tak? Drama kumpulan Eka Matra. So menyanyi tu Eka Matra lah. Saya kata, saya baru tahu dia tu drama Eka Matra. Dia kata, sampai hati ustaz tak kenal saya, dia kata. Yalah, aku kenal semua penyanyi je, drama mana kita nak perasan kan. Kalau penyanyi kumpulan ni yang kita kenal penyanyi je kan, drama tak kenal. Rupanya dia drama Eka Matra. Tak apalah, lepas saya makan, dia datang sembang, lama tak jumpa juga. Jadi ada seorang lagi kawan dia, sama tak, main gitar, sembang. Ni cerita mati tadi tuan. Dia kata, ustaz, saya share dengan ustaz, abang saya salah seorang yang mati dalam pesawat MH17 yang kena tembak dekat Belanda ke mana tu kan, Ukraine
Yang sekarang ni tengah fight untuk lawan mahkamah lah kan. Jadi salah seorang ustaz abang saya, dan dalam beberapa rakyat Malaysia yang dalam pesawat itu, dia kata, ustaz, arwah abang saya ni antara jenazah yang paling sempurna ustaz. Maknanya tak ada putus, tak ada hancur sangat, sempurna daripada kepala sampai kaki ustaz. Nampak bentuk sempurna seorang manusia. Jadi kami family pun rasa terharu juga ustaz. Mayat bawa balik Malaysia, dan rupanya lepas sama cerita macam tadi tuan, lepas meninggal baru tahu rupanya arwah abang saya ni ustaz, dia rajin infak dekat sekolah tahfiz, rumah anak yatim. Every month ada anggaran tetap yang dia bagi ustaz. Nampak? Dia cerita dia pusing-pusing sedekah tuan-tuan. Sedekah paling dahsyat sekali ganjaran yang Allah beri. Dia boleh bagi banyak benda lah. Keberkatan usia, sehat tubuh badan, urusan kita Allah permudah berkat kita rajin sedekah. Allah boleh buang penyakit yang ada di tubuh berkat kita sedekah. Ada orang buat macam tu jadi. Kan, bila doktor kata akak punya kanser ni, ketumbuhan ni tak boleh lah, memang kena operate. Lepas tu lagi jumpa ustaz mana, ustaz tu akak rajin lah sedekah, kemudian niat mudah-mudahan Allah hilangkan ketumbuhan. Lepas 2 bulan X-ray hilang, doktor pun pening. Allah boleh buat tuan. Benda tak ada apa pun. Pada Allah tak ada yang mustahil kan. Jadi mulai saat ini antara ibadah selain selawat yang saya sebut tadi, selawat Nabi yang kita kena sama-sama lah. Saya ingat pun untuk saya juga, sama-sama baca, lagi banyak lagi bagus kan. Tanda kita sayang ke Nabi. Ni kita nak pergi umrah haji tak tahu bila lagi ni. Walaupun saya dengar dalam radio baru ni ada syarikat travel yang offer untuk pergi bulan 10. Entah mana lesen dia dapat pun tak tahu tuan. Kan? Kerajaan Saudi pun tak buka mulut lagi. Tabung haji pun tak cakap apa. Dia dah pandai-pandai iklan untuk bulan 10. Dia ikut bawah tanah ke mana tak tahu kan. Hati-hati lah tuan, takut kan, takut juga. Benda tak ada apa black and white lagi. Belum ada green light bila nak pergi umrah, belum ada keluar tarikh rasmi. Jadi kita sabar-sabar dulu. Jadi kita nak pergi Mekah, Madinah, nak pergi ziarah Nabi ni pun tak tahu lagi bila. Allah belum izin buat masa ni. Kita nak hilang-hilang rindu, tengok dalam internet, tengok channel Arab ART tu, tengok live daripada Mekah, Madinah. Saya selalu kadang macam tu lah tuan-tuan. Kadang bila rindu Madinah kan, rindu Mekah, buka YouTube Makkah live, buka YouTube Madinah live, rindu kat Nabi, rindu kori-kori imam-imam Masjidil Haram, Masjid Nabawi. Saya dengar baru ni semain subuh punya live kan, macam besok kalau pukul 10-11 pagi tu kita dah boleh dapat dah dalam YouTube yang semain subuh pagi tu punya. Macam besok pagi Jumaat kan, pukul 10-11 besok pagi kita buka kat sini, so dah boleh tengok yang semain subuh di Mekah punya. Itu hari saya buka Madinah, sebab saya rindu dengan suara Imam Huzaifi, antara imam paling otai di Madinah lah. Bila saya buka tu saya dengar satu suara yang, saya rasa ini dia ni, rupa-rupa anak dia tuan. Anak dia sekarang ni, anak dia salah seorang imam Masjid Nabawi, tapi dia punya kelon suara sama tuan. Pattern sama, bentuk sama, nada sama, suara sebiji sama. Saya tengok nama kat bawah tu bin Huzaifi. Anak-anak dia nama apa entah saya tak ingat. Rupa dah ada pelapis lah kan anak dia, tapi sama macam suara bapak dia tuan. Sebab bila Imam Madinah, dia bila bunyi Huzaifi dia, orang akan ingat Madinah. Saya lah dengar suara Syekh Huzaifi, saya akan ingat Madinah, terbayang makam Rasul semua. Sebab memang dia lama, sejak dulu tuan-tuan. Macam Mekah lah, Mekah dengan Sudais dengan Syurim kita akan ingat. Walaupun sekarang ni imam-imam baru dah banyak kan, macam-macam imam ada dah naik-naik sekarang ni, muda-muda. Tapi yang lama juga otai masih berbisa. Kan, dia punya aura dia tu lain kan. Jadi tuan-tuan,
jaga dua benda ni sebagai penutup saya nak sebut malam ni. Pertama, selawat Nabi tadi kita kena pertingkatkan, tambah malam ni malam Jumaat, besok pula hari Jumaat kan, sebab arahan suruh berselawat tu ada. Selawat yang macam mana Ustaz? Ikut tuan-tuan lah, selawat mana pun, selawat pendek ke panjang ke, tafrijiah ke, selawat nariyah ke, selawat syifa ke, selawat apa ke, ulama' dah susun beratus beribu jenis selawat, ambil je mana-mana pun kan, tak ada masalah. Dan yang kedua tadi, kita upgradekan lagi infak jariah sedekah kita upgradekan lagi kan, perkemaskan lagi, pertingkatkan lagi. Mudah-mudahan ada kebaikan-kebaikan yang Allah Subhanahu Wa Taala akan anugerahkan kita semasa hidup ini, dan insya-Allah juga apabila tiba hari kematian kita besok, mudah-mudahan Allah beri kebaikan dan Allah mempermudahkan segala-galanya urusan hidup kita dunia akhirat, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Tuan-tuan ibu-ibu sekalian, saya berhenti setakat tu dulu untuk malam ni. Insya-Allah nombor 19 kita sambung bulan depan dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih pada semua yang hadir pada malam ni. Terima kasih juga semua yang menonton live pada malam ni. Walaupun saya tengok kebelakangan ni kadang-kadang Facebook ni dia macam masuk air sikit. Ni dengar dia owner Facebook kan marah pula kan. Tapi dia tak faham Melayu, tak apa. Jadi tuan-tuan, dia pening macam ni. Bila kita live, orang tak jumpa. Sebab saya baca komen-komen ni kan. Bila kita live, orang tak jumpa, satu. Dan saya tengok lately ni dia punya view tu jadi rendah sangat. Saya tak tahu kenapa. Selalu macam saya kuliah pun, kita bukanlah terkenal mana kan, tapi bila kita kuliah kadang 100 lebih tu boleh dapat lah. Ni hari ni 25, tak lepas-lepas lagi ni kan. Dah banyak kali dah saya buat live ni, dalam sebulan ni view dia banyak tu je. Itu hari 13 kan, hilang kat semangat kita kan. Tapi tak apalah, kita on je lah. Sebab yang tengok ni orang Singapura apa semua kan, jauh-jauh. Jadi tuan-tuan, tak apalah, yang tu suka hati Facebook lah, dia nak buat apa pun kan. Yang penting selagi ada live tu kita on je lah. Itu medium yang kita ada lah, insya-Allah. Baik, terima kasih pada muslimin muslimat. InsyaAllah panjang umur, kita jumpa bulan depan nombor 19 dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita doa yang terbaik lah, doakan untuk negara kita juga, untuk dunia juga. Mudah-mudahan COVID-19 ni akan lenyap di atas muka bumi ni, dan kita akan kembali hidup dalam keadaan normal balik lah, seperti mana yang sebelum daripada ini. Mudah-mudahan diizinkan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan insya-Allah selepas solat Isyak nanti kita ada tahlil arwah, tahlil ringkas. Pada yang ada ke lapangan boleh sertai sekali, insya-Allah. So itu saja, terima kasih. Kita tangguhkan dulu majlis dengan tasbih kafarah suratul As dan bacaan doa. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al jama'ana haza jama'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'alillahumma fina syaqiyan wa la mahruman wa la matruda. Allahumma rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama'
takunu lana 'idan li awwalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur razikin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah.